Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الحديث 29 عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتنافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاح وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثقلتك أمك. وهل يكب الناس في نار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. Hadis yang ke-29. Baik, hadis yang ke-29 daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Mu'adz, dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ceritakan kepada aku amalan yang memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka." Lalu Nabi SAW bersabda, "Engkau bertanya tentang satu perkara yang berat, azim, dan perkara ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas orang yang dipermudahkan. Sembahlah Allah, janganlah mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan dan tunaikan haji." Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, "Mahukah kalau aku tunjukkan kepada engkau segala ataupun pintu-pintu kebaikan? Puasa itu adalah benteng. Sedekah pula memadamkan dosa sebagaimana api memadamkan air. Dan api padamkan air. Sebagaimana air memadamkan
api. Itu bukan teks maka silap. Hadis lama tak cerita. Dan solat seorang lelaki itu di tengah malam. Kemudian Nabi SAW membacakan orang-orang yang tubuh badan mereka ataupun lambung mereka terpisah daripada tempat tidur mereka. Untuk membacakan ayat tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, maukah aku ceritakan kepada kamu tentang kepala kepada urusan ini, iaitu kepala kepada Islam, tiangnya dan juga kemuncak yang paling tinggi. Kata Mu'adz, ya wahai Rasulullah, kata Nabi SAW, kepala kepada urusan ini adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan kemuncaknya yang paling tinggi adalah jihad. Kemudian kata Nabi SAW, maukah aku ceritakan kepada engkau tentang mahkota? Apa translation ya? Malak hadir. Tentang kunci yang memiliki. Okey. Maukah aku ceritakan kepada engkau tentang kunci segala-galanya? Lalu kata Mu'adz, ya wahai Rasulullah. Nabi SAW memegang lidahnya, lalu baginda berkata, hendaklah kamu menjaga ini, iaitu menjaga lidah. Faqultu ya Nabi Allah, lalu kata Mu'adz, wahai Nabi Allah, adakah kita akan dihukum berdasarkan apa yang kita cakap? Ataupun adakah kami akan dihukum berdasarkan apa yang kami cakap? Kata Nabi SAW, Thaqilatka ummuka. Thaqilatka ummuka nanti kita akan cerita kemudian, panjang sikit cerita ya. Dia seolah-olah satu perkataan yang macam kita perkataan macam celaka dan sebagainya. Jadi thaqilatka ummuka maksudnya mudah-mudahan mak engkau akan kehilangan engkau. Begitulah. Nanti kita akan cerita kemudian. Adakah manusia akan dilemparkan ke dalam neraka dengan wajah mereka, melainkan disebabkan oleh hasil-hasil yang dipungut oleh lidah mereka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, dan kata Al-Imam Tirmizi hasan sahih. Hadis ni panjang, nanti kita cerita. Saya ingat kita cerita satu persatu dengan ringkas dah memadai, sebab banyak benda-benda luar yang kita boleh ceritakan yang tak ada kena mengena dengan hadis ni. Tuan-tuan, mula-mula sekali saya nak sekadar berkongsi dengan tuan-tuan dan puan. Saya tengah packing barang nak pindah rumah. Jadi bila packing barang, buku yang saya guna selalu termasuk dalam kotak dah, tak ada buku. Lepas tu baru ni saya pergi ke Madinah. Ada book fair di Madinah. Saya jumpa buku ni buku baru ni. Sama juga Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Cuma cetakan yang saya beli ni, cetakan yang ditahqiq oleh Syu'aib Al-Arnaud. Tahqiq ataupun tashih, saya cerita sikit. Selalu kita cerita tentang kerja ulama hadis, mentahqiq dan juga mentakhrijkan hadis. Tahqiq ni maksudnya dia rujuk balik manuskrip asal, bandingkan antara manuskrip, kemudian tulis buku tu. Kalau ada perbezaan pandangan, dia tengok mana satu yang betul, mana satu yang tersilap, perbezaan. Kalau ada salah ejaan dan sebagainya, itu tahqiq. Takhrij dalam hadis, takhrij pula adalah dia mencari asal usul hadis. Contohnya bila kita baca kitab-kitab syarah hadis, macam kitab ni sebagai contoh, Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibn Rajab Al-Hambali, kadang-kadang dia tulis hadis, kadang-kadang dia sebut hadis ni riwayat siapa, kadang-kadang dia tak sebut. Jadi takhrij maksud dia ulama yang datang kemudian, mereka tengok balik satu persatu hadis yang ada dalam buku, lalu mereka cari hadis ni ada dalam kitab mana, dan kemudian mereka sebut taraf hadis ni sahih ataupun tidak dan sebagainya. Jadi sebab itu kalau kita lihat para ulama di dalam hadis zaman sekarang lah, pakar-pakar hadis, mereka kadang-kadang mereka beli satu buku yang sama, perbezaan 3 atau 4 orang muhaqqiq. Sebab apa? Sebab ada dua manfaat. Satu, manfaat buku yang kita baca. Satu lagi, manfaat tahqiq dan juga takhrij yang dilakukan oleh orang ni. Dan Syu'aib Al-Arnaud ni, saya tak banyak baca buku dia, dan dulu kat universiti dengar nama dia lah sekali-sekala, tak banyak sangat. Syu'aib Al-Arnaud masih hidup. Saya kenal Syu'aib Al-Arnaud
melalui penulisan bila saya baca tahqiq dan juga takhrijnya terhadap kitab Al-Zahabi, Siyarul A'lam An-Nubala. Kita kalau nak takhrij kitab hadis, dia mudah. Sebab kitab hadis, semua maklumat ada dalam kitab utama. Boleh dicari. Jadi sebab itu dalam hadis, disiplin yang penting juga, kalau nak sandarkan hadis, hadis mesti disandarkan kepada kitab asal dia. Dia duduk dalam kitab mana. Jadi, sebagaimana kitab-kitab ni ataupun kitab lain, kitab hadis, tahqiq dan takhrijnya mudah. Kebanyakan hadis, buka balik kutub sitah ataupun kitab hadis lain kita jumpa. Tapi Siyarul A'lam An-Nubala, ini kitab sejarah. Kitab sejarah yang ditulis oleh Al-Zahabi sampai ke zaman dia, menceritakan tentang tokoh-tokoh yang besar di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, di kalangan ulama selepas tu, sampai zaman Zahabi. Panjang. 700 tahun punya cerita tak dalam tu. Dan Al-Imam Al-Zahabi, dia menulis berdasarkan maklumat yang sampai kepada dia. Dia baca daripada sumber lain, dia tulis. Itu satu kerja yang besar. Sebab nak menulis sejarah, dia kena rujuk semua sumber lain, masukkan dia dalam satu buku. Apa yang dilakukan oleh muhaqqiq, kerja yang juga besar, ataupun mukharrij. Apa kerja dia? Dia pergi ke kitab Al-Zahabi ni, Siyarul A'lam. Dia pergi kepada setiap satu khabar yang Al-Zahabi sebut, lalu dia kaji balik khabar ni datang dari mana, kitab asal dia mana. Contohnya Al-Zahabi bila dia cerita, ini kisah yang berlaku di antara Ahmad dan juga Al-Imam Syafi'i rahimahumullah. Al-Zahabi tak bagi sumber. Maka apa yang dibuat oleh Al-Arnaud, pergi balik, rujuk dari mana Al-Zahabi dapat cerita ni. Al-Zahabi tak reka cerita sendiri. Dan Al-Zahabi juga tak pernah jumpa Ahmad dan Syafi'i. Mesti dia baca dari mana-mana. Jadi para muhaqqiq, mereka pergi setiap satu kisah. Siyarul A'lam ni 20 jilid. Dia pergi balik setiap satu kisah, pastikan dari mana kisah ni main, siapa riwayatkan dia, dan juga kisah ni diterima ataupun tidak. Ini satu kerja yang cukup besar. Bukan calang-calang orang boleh buat. Dia perlukan kesungguhan, dia perlukan buang banyak masa dia untuk kaji. Syu'aib Al-Arnaud, saya ingat ada cetakan yang baru keluar 2-3 tahun lepas. Dia juga telah mentahqiq kitab Fathul Bari oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Saya tak baca lagi buku tu, tapi wallahu a'lam, dia satu usaha yang cukup besar. Ibn Hajar juga sama. Dia datangkan syarah. Kalau kita baca dalam Fathul Bari kan, dia datangkan ini kata imam ini kata orang ni, ini kata guru dia, ini kata ulama terdahulu. Jadi para muhaqqiq apa dia buat? Dia pergi cari balik. Apabila Ibn Hajar kata ini kata Ibn Taymiyah sebagai contoh, muhaqqiq akan cari balik di mana Ibn Taymiyah kata benda ni. Ataupun siapa yang meriwayatkan. Sebab Ibn Hajar tak pernah jumpa Ibn Taymiyah. Dia mesti ambil dari sumber. Jadi ala kulli hal, Al-Arnaud adalah orang yang telah melakukan tugas yang cukup besar pada zaman ini dengan melakukan tahqiq. Al-Arnaud, Al-Albani sebelum daripada Al-Arnaud. Tuan-tuan, zaman sekarang ni, kalau mungkin dalam beberapa tahun ni, tugasnya mudah sikit. Sebab ada Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah ni satu software yang dibuat oleh penuntut-penuntut di Universiti Madinah. Software ni subhanallah, Allah bagi kat mereka manfaat dan Allah bagi pahala. Ini benda yang cukup berfaedah. Apa dalam software ni? Dia dalam software ni ada ratusan buku ataupun ribuan buku. Kalau buka tafsir, ada puluhan kitab tafsir. Kalau hadis, ada puluhan kitab hadis, kitab syarah hadis dan sebagainya. Apa kita buat? Masukkan satu perkataan, kita search, kita jumpa sumber perkataan tu dari mana. Ini yang mereka buat. Contohnya kita ambil 2-3 perkataan dalam hadis, kita masukkan, kita tekan search, jadi semua hadis yang mengandungi perkataannya akan keluar. Ratusan kitab akan keluar. Ini kerja yang mereka buat. Jadi zaman sekarang, kalau nak takhrij, dia sedikit mudahlah, sedikit boleh rujuk tu. Yalah, kadang-kadang ada kesilapan, ejaan dan sebagainya. Ala kulli hal, tapi dia mudah sikit. Tapi ketika Al-Albani buat takhrij awal tahun 2000, tahun 80-an, 90-an, software tu tak ada lagi. Al-Arnaud, dia ni orang tua, saya ingat dia pun tak pandai guna komputer ataupun dia tak guna. Jadi kerja mereka ni betul-betul teliti. Mereka betul-betul pergi ke kitab hadis, cari hadis tu dan keluarkan balik.
dan para muhaddisin ini, sebagaimana kita cerita dulu dah berkali-kali, mereka adalah orang yang paling tegas terhadap benda-benda merepek di dalam agama. Mereka berbeza madhab. Ada di kalangan mereka madhab Syafi'i, ada di kalangan mereka madhab Hanbali, ada di kalangan mereka yang ikut Salafi dan sebagainya. Mereka berbeza madhab. Tetapi apabila kena dengan urusan khabar-khabar palsu dan sebagainya, mereka berhati-hati. Ini persamaan antara mereka. Al-Arnaud, orang kata dia berakidah Asy'ari, saya tak tahulah sama ada dia Asy'ari ataupun Salafi dan sebagainya. Tetapi sekadar pembacaan saya apabila dia melakukan tahqiq kitab Siyar An-Nawawi, setiap kitab Siyar oleh Al-Zahabi, setiap kali Al-Zahabi bawa cerita-cerita tentang orang pergi ziarah kubur tertentu untuk dapat manfaat dan sebagainya, di kubur ini doa mustajab dan sebagainya, Al-Arnaud akan buat ulasan yang terperinci. Dia akan buat kajian terperinci. Kisah ini kisah yang palsu sebab orang ni tak bertemu dengan orang sebelum dia, ataupun kisah ini bercanggah dengan hadis ni. Jadi menunjukkan Al-Arnaud, walaupun dia tak sama dengan Al-Albani, adalah sebahagian orang cerita di kalangan murid mereka ada sedikit clash, murid Al-Arnaud dan murid Al-Albani. Tapi bila mai khabar-khabar palsu dan sebagainya, mereka bersepakat. Cerita-cerita merepek dan sebagainya, mereka bersepakat untuk meletakkan sunnah di hadapan. Jadi ini sedikit mukadimah tentang kerja-kerja tahqiq. Dan bila saya tengok buku ni pun beza lah dengan saya baca sebelum ni. Saya tak ingat buku yang saya baca sebelum ni siapa yang tahqiq. Tapi kerja Al-Arnaud ni terperinci. Kadang-kadang satu hadis, separuh buku, di bawah lagi separuh ni kerja dia. Siapa riwayatkan hadis ni, kekuatan dia bagaimana dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka dan memberi kepada mereka ganjaran kebaikan. Baik, hadis yang ke-29. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal adalah seorang sahabat Nabi di kalangan Ansar. Namanya Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin A'id. Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin A'id. Dia ni diberi gelaran Abu Abdurrahman. Dia ada dua anak lelaki. Satu Abdul Rahman, satu lagi orang ulama tak tulis siapa nama anak lelaki dia. Dia ada dua anak. Mu'adz bin Jabal, dia menyaksikan perjanjian Aqabah. Dia masuk Islam awal. Jadi sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, dia dah masuk Islam. Dan Mu'adz bin Jabal, sebelum kita cerita detail tentang Mu'adz bin Jabal, tuan-tuan yang ada pen ke apa yang ada dalam buku, tuan-tuan boleh tulis. Mu'adz bin Jabal, dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan kepada utusan Allah. Dia adalah orang yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh utusan Allah. Itu satu, Mu'adz. Dan bila kita baca sirah Mu'adz, kita akan dapati bahawa dia ni juga Sayyidul Ulama, ketua kepada ulama. Ini kehebatan Mu'adz yang nanti kita akan baca sedikit demi sedikit perjalanan hidup Mu'adz bin Jabal ini. Baik. Apabila Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi persaudarakan kan antara sahabat dan sebahagian. Nabi saudarakan antara mereka untuk memecah asabiyah, untuk menjadikan mereka ni satu masyarakat yang sama. Jadi Nabi saudarakan Mu'adz dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dua-dua mereka muda. Dua-dua mereka ketika tu umur belasan tahun. Dekat-dekat 20. Sebab ketika Mu'adz ikut perang Badar, Mu'adz umurnya 20 tahun. Jadi ketika Nabi hijrah 18, 17 tahun. Dia masih muda. Abdullah bin Mas'ud juga masih muda pada ketika itu. Nabi persaudarakan antara mereka berdua. Dan Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang dikenali sebab bacaan Al-Quran dia bagus. Antara orang yang bagus bacaan Al-Quran. Sebab itu Mu'adz, dia datang ke Masjid Nabawi. Setiap hari dia datang ke Masjid Nabawi. Dia solat dengan Nabi SAW. Dia balik ke kampung dia. Dia solat sekali lagi dengan orang kampung dia. Bersungguhnya dia. Nabi benarkan. Jadi dalam kes dia, solat pertama tu wajib bagi dia. Yang kedua, sunat. Tapi bagi makmum di belakang dia, solat mereka wajib.
Tapi bersungguhnya Muaz, dia pergi jumpa Nabi, solat, siap saja solat dengan Nabi, dia balik ke kampung dia, solat dengan orang kampung dia. Muaz ketika solat, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, apa dia baca? Solat Isyak dia baca Al-Baqarah dengan An-Nisa. Solat Isyak Al-Baqarah dengan An-Nisa. Sampai orang yang duduk di belakang dia ni, orang jadi sakit hati kan, baca panjang. Orang pergi mengadu ke Nabi SAW. Orang datang jumpa Nabi, orang beritahu Muaz jadi imam teruk kami. Dia baca panjang sangat, sembahyang Isyak Al-Baqarah dengan Nisa. Nabi panggil Muaz. Nabi kata, "Afatanu anta ya Muaz?" Muaz, adakah engkau ini seorang penimbul fitnah? Nabi sebut kepada Muaz, cukuplah sekadar engkau baca Sabbihisma rabbikal a'la, ataupun wasyamsi waduhaha, ataupun wallaili idza yaghsha. Macam tu cukuplah. Sebab di belakang kau ada orang tua, di belakang kau ada budak kecil, dan di belakang kau ada orang yang ada hajat yang nak disempurnakan. Jadi baca ala kadar memadai ya. Muaz pun bila dia dengar Nabi sebut kepada dia, dia balik lepas tu dia baca ala kadar. Ala kadar dia Sabbihisma rabbikal a'la. Ala kadar kita qul huwallah. Tak apalah. Yang penting Nabi pesan dekat dia, jangan baca panjang sangatlah. Jadi Muaz juga, dia ikut perang Badar, dia ikut perang Uhud dan banyak perang-perang yang lain. Muaz seorang sahabat yang dia banyak hutang dengan orang. Kalau kita baca sirah, dia ni orang yang dia cantik. Gigi depan dia orang nampak jelas sedikit besar, orang nampak jelas, dan muka dia cantik. Tapi dia ni banyak hutang. Dia ada hutang dengan beberapa orang yang orang selalu datang cari dia, orang minta hutang. Sampai satu ketika orang datang kepada Muaz. Muaz tak ada ketika tu. Orang pergi ke Nabi SAW, orang mengadu, kata Muaz ni tak bayar hutang kami. Kata Nabi pun arahkan, bawa Muaz mari sini. Bawa dia datang ke situ. Nabi tanya kepada Muaz, betul ya daripada ada hutang? Muaz kata betul aku hutang. Nabi kata rahimallah man tasaddaqa alaihi. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang sedekah kepada Muaz. Bila orang sebut Nabi doa begitu, sebahagian orang mereka kata okey tak apa, kami halalkan kepada Muaz. Doa Nabi. Sebahagian orang kata tak kira lah, doa-doa juga, tapi duit bagi balik lah. Minta untuk Muaz bayar balik. Nabi SAW sebut kepada Muaz, "Isbir lahum ya Muaz." Sabarlah Muaz. Nabi masuk rumah Nabi SAW. Nabi keluarkan harta yang ada pada baginda. Nabi bayar bagi pihak Muaz. Tuan-tuan, Nabi kalau bayar bagi pihak orang tu, orang ni kedudukan dia tinggi. Kedudukan dia hebat di sisi Nabi SAW. Orang datang minta sedekah, kadang-kadang Nabi suruh orang tu pergi kerja. Tapi Muaz, maksudnya Nabi tahu yang Muaz tu memang tak boleh nak bayar. Nabi bayar bagi pihak Muaz. Orang yang dapat duit ni, sebahagian daripada mereka Nabi keluarkan harta, bagi masing-masing. Sebahagian daripada mereka kata, "Wahai Rasulullah, jual lah Muaz ni senang. Tak ada faedah." Nabi kata, "Khallu alaihi falaysa lakum alaihi sabil." Nabi kata, biarkan dia kerana kamu tak falaysa lakum alaihi sabil, maksudnya kamu tak ada urusan dengan dia, ambil hutang kamu, selesai. Muaz pun balik kepada Bani Salamah, kaum dia. Bila dia balik, orang kata kepada dia, "Wahai Muaz, kalau kau minta dekat Nabi, minta duit dekat Nabi, ada faedah mesti Nabi bagi kepada engkau. Hutang ni bukan nak bagi kat engkau. Hutang ni nak bagi kat orang lain, itu pun Nabi tolong bagi. Kalau kau minta sikit kat Nabi, insya-Allah Nabi bagi kan?" Kata Muaz, Muaz sebut kepada kaum dia, "Aku takkan minta kepada Nabi." Tuan-tuan, ini satu lagi sikap. Kita dah cerita sebelum ni. Sikap orang beriman, mereka tak mau minta. Hutang itu satu sikap yang tak baik, agama tak suruh. Dan Nabi minta kita minta perlindungan daripada hutang. Tetapi daripada meminta dengan orang, hutang itu lebih baiklah daripada meminta. Jadi Muaz bin Jabal, dia tak ada harta. Dia hutang dengan orang daripada dia meminta. Bila orang suruh dia minta kepada Nabi, kalau kata Nabi boleh settle hutang dia, kita contoh kan, kita ada kereta, kita ada rumah, kita hidup kita sempit sikit. Orang sayang kat kita, orang kata aku tolong bayar hutang kereta hang, aku tolong bayar hutang rumah hang. Kita kalau minta sikit, sebenarnya masalah aku bukan kereta dengan rumah, aku pun sempit juga.
Kalau kita minta tambah sikit, orang tu bagi. Macam tu juga orang kata kepada Muaz, minta kat Nabi, fa innaka al-an asbahta al-yawm ma'duman, ataupun mu'addaman. Hari ni engkau tak ada apa, Muaz, minta kepada Nabi. Jadi dia tak minta. Sehinggalah selepas daripada itu, Nabi panggil Muaz untuk hantar Muaz pergi ke Yaman, pergi berdakwah. Bila Nabi nak hantar Muaz, Nabi doa, la'allallah an yujbiraka wa yuaddi anka dainak. Mudah-mudahan Allah memelihara engkau, menyempurnakan urusan engkau, dan juga membayar hutang bagi pihak engkau. Itu tahun ke-9 Hijrah. Nabi doa, la'allallaha an yujbiraka. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan urusan engkau dan bayar hutang engkau. Ketika Nabi sebut kepada Muaz, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia dengar. Dia dengar, dia pun tak tahu lah. Dia dengar Nabi sebut kepada Muaz, Nabi hantar Muaz. Ya, disebut oleh Ibn Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra, kisah ni. Kemudian bila Nabi nak hantar Muaz, Nabi tanya Muaz, bima taqdi ya Muaz? Engkau nak hukum bagaimana? Kata Muaz, bi kitabillah. Kalau orang beza pandangan, orang tanya hukum, aku hukum dengan kitabullah. Nabi tanya kepada Muaz, fa illam tajid fi kitabillah. Kalau tak ada dalam kitabullah, engkau nak hukum macam mana? Kata Muaz, fa bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada, aku hukum dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya kepada Muaz, fa illam yakun, kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, engkau nak hukum macam mana? Kata Muaz, ajtahidu ra'yi. Aku akan memikirkan, ijtihad daripada Al-Quran, daripada sunnah. Aku akan fikirkan untuk keluarkan hukum. Ajtahid, aku akan bersungguh-sungguh keluarkan hukum daripada Al-Quran dan sunnah. Lalu Nabi tampar dada Muaz. Nabi tampar dada Muaz dan Nabi kata, alhamdulillah alladhi waffaqa rasulillah lima yarda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tampar dada dia, Nabi kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik. Taufik ni artinya menyempurnakan, membagi kepada Rasulullah, utusan kepada Rasulullah, suatu perkara yang diredai oleh Rasulullah. Hadis ni sebahagian ulama kata dia dhaif, sebab tak ada dalam kitab-kitab hadis utama. Al-Baihaqi sebut dan juga Ibn Sa'ad sebut. Jadi, tapi kita ambil pengajaran daripada hadis ni, dia tidak mengandungi syariat yang baru. Perkara yang disebut dalam hadis ni wadih, jelas. Hukum dengan Al-Quran, hukum dengan sunnah. Lepas tu, ijtihad mesti berasaskan Al-Quran dan juga sunnah. Berdasarkan hadis ini, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wa man istajaz an yahkuma aw yuftiya bila khabarin lazimin wala qiyasin alaihi kana mahjujan. Syafi'i bila dibahaskan hadis ni, disebut oleh Al-Baihaqi, Al-Imam Syafi'i kata, sesiapa yang mengharuskan berhujjah, berhukum ataupun memberi fatwa dengan tidak melalui dalil ataupun tidak melalui qiyas, maka mahjujan, dia itu akan dibicarakan. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menghalalkan fatwa tanpa dalil ataupun tanpa qiyas dengan dalil, dia ini akan dibicarakan. Sebahagian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Fadail Sahabah, Nabi SAW sebut, inna Mu'adz bin Jabal amama al-ulama ratwatan. Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal akan berjalan setapak di hadapan daripada para ulama. Kelebihan yang Nabi sebut kepada dia. Dan Mu'adz, sebab apa kita kata dia ini ketua ulama? Sebab Nabi sebut dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, dia orang paling alim tentang halal dan haram. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, sanad dengan sanad yang sahih ataupun hasan sahih, kata Nabi SAW, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umat aku yang paling berbelas kasihan dengan umat aku yang lain adalah Abu Bakar. Wa ashadduhum fi amrillah Umar. Yang paling tegas tentang urusan Allah adalah Umar. Wa asdaquhum hayaan Uthman. Yang paling betul dia punya malu, kuat malu dia, Uthman.
Wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab. Yang paling banyak membaca kitab Allah adalah Ubay bin Ka'ab, ataupun paling bagus bacaannya tentang kitab Allah Ubay bin Ka'ab. Wa afraduhum Zaid bin Thabit. Yang paling tahu tentang benda-benda wajib, benda-benda yang diwajibkan ke atas kamu, Zaid bin Thabit. Wa a'lamuhum bil halal wal haram, Mu'adz bin Jabal. Yang paling tahu tentang halal dan haram, Mu'adz bin Jabal. Wa inna likulli ummatin aminan, wa inna amina hadhihi al-ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Dan Nabi kata, bagi setiap umat itu ada amin, orang yang dipercayai. Amin umat ini, orang yang dipercayai di kalangan umat ini adalah Abu Ubaidah. Zaman Omar kan, Omar lantik Khalid bin Walid, awal-awal jadi panglima perang. Omar pecat Khalid, Omar lantik Abu Ubaidah. Apabila Abu Ubaidah meninggal dunia, Omar lantik Mu'adz untuk jadi kuasai Syam selepas Abu Ubaidah meninggal kena ta'un. Dalam sebahagian riwayat, Omar sebut, kalau aku ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa pasal aku lantik mereka ni? Aku lantik Khalid bin Al-Walid kerana Nabi SAW sebut, dia adalah Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus ke atas kufar. Pasal apa aku pergi lantik Abu Ubaidah? Sebab Nabi kata, setiap umat ada orang yang dipercayai, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Dan riwayat lain, bila orang tanya kepada Umar, Umar kata, kenapa aku lantik Mu'adz? Sebab Mu'adz ini berada setapak di hadapan para ulama. Jadi ini kehebatan seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Umar banyak puji dia dalam hadis. Dan sebahagian riwayat disebutkan bila orang datang kepada Umar, tanya soalan. Kata Umar, man kana yuridu an yas'ala 'anil fiqh falyati Mu'adz bin Jabal. Siapa di antara kamu yang ingin datang bertanya tentang fiqh, datanglah kepada Mu'adz bin Jabal. Baik, tahun ke-9 kita sebut tadi, Nabi hantar Mu'adz pergi Yaman. Apabila Nabi hantar Mu'adz, ketika Nabi SAW wafat, Mu'adz tak ada kat situ, dia duduk di Yaman. Dan zaman Abu Bakar, pemerintahan Abu Bakar, juga dia di Yaman. Sekejap dia di Yaman. Bila dia berjumpa balik dengan sahabat, ini bukan macam pegawai PTD, tiap-tiap tahun boleh balik raya. Dia pun tak boleh balik. Dia duduk di Yaman, dia tak jumpa langsung dengan sahabat. Sampailah ketika zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Omar pada ketika itu, dia bawa jemaah haji. Omar ketua jemaah lah. Daripada Madinah pergi ke Mekah. Mu'adz pada ketika itu, dia pun bawa jemaah daripada Yaman pergi ke Mekah. Jadi pada zaman Abu Bakar, Omar dengan Mu'adz berjumpa di Mekah. Bila mereka berjumpa di Mekah, dalam riwayat Al-Hakim riwayatkan dalam Mustadrak, mereka berjumpa, lama tak jumpa. Jadi mereka tanya khabar, ucap salam dan sebagainya. Tanya mereka, duduklah, dua orang bersembang. Bila duduk bersembang, Omar nampak Mu'adz ni ada 2-3 orang pekerja dia, 2-3 orang hamba dia. Omar tengok, Omar rasa pelik. Mu'adz dulu miskin, dia hutang orang, sampai dia tak ada duit nak bayar hutang, Nabi bayar untuk dia. Ini 2-3 orang ni, siapa ni 2-3 orang sebelah dia? Omar tanya kepada Mu'adz, yang datang dengan kau ni siapa 2-3 orang ni? Mu'adz kata, ini semua orang ni lah pekerja aku, orang yang duduk bersama dengan aku. Omar kata, hang dapat mana? Mustahil kau kaya daripada aku. Taklah macam tu. Tapi kau dapat mana? Kata Mu'adz, orang bagi hadiah kat aku ambil. Omar kata kepada Mu'adz, ati'ni wa arsil bihim ila Abi Bakrin, fa in tayyaba laka fahum laka. Omar panggil Mu'adz. Omar kata, taat cakap aku sekarang. Pada yang kena taat, mai semua ni kat aku bawa balik ke Madinah, jumpa dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar, fa in tayyaba laka haula atau tayyaba laka lahum, fa in tayyabahum laka, kalau Abu Bakar kata ini semua bagus, engkau boleh ambil, engkau ambil. Mu'adz kata kepada Umar, wa ma kuntu uti'uka fi hadha. Minta maaf Umar, bab ni aku tak boleh ikut. Ini harta orang bagi dekat aku. Bila orang bagi dekat aku punya. Apa pasal aku nak pergi balik ke Mekah, balik ke Madinah, tanya Abu Bakar, ni aku punya, orang bagi hadiah.
Umar kata, lantak kat hang, tak mau ikut tak apa. Baliklah dia. Baliknya esok apabila Muaz bangun, Muaz datang kepada Umar Al-Khattab. Muaz datang kepada Umar. Dia kata, "Ma ra'aitu illa an uti'aka. Ma ra'aitu illa muti'ak." Muaz kata, "Wahai Umar, aku dapati aku tak boleh buat apa-apa melainkan taat kepada engkau." Umar tanya, "Semalam tak mau ikut, hari ni dah nak ikut, apa pasal?" Kata Muaz, "Aku tidur dan aku mimpi aku berjalan dekat menghampiri neraka. Lalu engkau datang, kau tarik baju aku supaya aku berpaling daripada neraka. Aku ikut cakap kau." Lalu Umar bawa segala budak-budak Muaz ni pergi ke Madinah. Bawa budak-budak, jumpa dengan Abu Bakar, tanya Abu Bakar, "Apa kita nak buat dengan Muaz? Orang bagi kepada dia hadiah, dia sekarang dah ada harta sikit, apa yang perlu kita buat dengan dia?" Kata Abu Bakar pada ketika itu, "Kembalikan harta ini kepada Muaz." Abu Bakar sekali lagi sebagaimana yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi bayar hutang bagi Muaz, Abu Bakar juga bayar hutang bagi Muaz. Apa yang belum sempurna, Abu Bakar sempurnakan. Budak-budak ni kembalikan kepada Muaz. Orang tanya Abu Bakar sekali lagi, kenapa Abu Bakar lepaskan dia? Sebab kata Abu Bakar, "Aku dengar Nabi SAW berdoa, la'allallah an yujbiraka. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan urusan kau." Subhanallah. Nabi dan juga Abu Bakar sama keputusan mereka. Apabila Nabi bayar hutang Muaz, Nabi nak hantar Muaz pergi ke Yaman, Nabi doa, mudah-mudahan Allah sempurnakan urusan kau. Apabila Omar bawa budak-budak Muaz berjumpa dengan Abu Bakar, balik ke Madinah, Abu Bakar bayar pula hutang dia, kembalikan dia. Sebab Nabi berdoa kepada Muaz, mudah-mudahan Allah menyempurnakan urusan dia. Baik, selepas tu Muaz pun balik, duduk di Madinah. Bila duduk di Madinah, Muaz minta izin kat Abu Bakar, "Aku nak pergi ke Syam, pergi perang." Tuan-tuan, zaman tu, cerita sikit. Ni bila cerita hadis ni? Dekat sejam lah. Zaman tu, orang tak boleh keluar melainkan khalifah pilih. Zaman tu zaman yang otoriti Abu Bakar cukup tinggi. Orang tak boleh kata apa. Sebab permulaan kerjaya politik Abu Bakar kuat. Dia pergi perang dengan orang yang tak mau bayar zakat. Dia pergi perang dengan orang yang murtad. Dia kuat. Orang tak berani kata apa. Antara kekuatan politik dia, dia buat keputusan mutlak. Nak pergi perang, dia pilih, kau jadi ketua, orang-orang ni ikut kau, pergi perang. Jadi Abu Bakar hantar Khalid pergi ke Syam. Muaz minta izin kepada Abu Bakar, "Aku nak pergi ke Syam, nak pergi perang." Abu Bakar kata, "Tak apa, pergi." Omar apabila dia dengar, Omar kata, "Laqad akhalla khurujuhu bil Madinah wa ahluha fil fiqh wa ma kana yuftihim." Omar kata, habislah Madinah ni. Apabila Muaz keluar daripada Madinah, tak ada orang dah nak bagi fatwa di Madinah. Sebab Muaz, dia bagi fatwa sejak zaman Nabi lagi. Para sahabat kata zaman Nabi 6 orang bagi fatwa. 3 Muhajirin, 3 Ansar. 3 Muhajirin, Umar, Uthman, Ali. 3 Ansar, Muaz, Ubay bin Ka'ab dan juga siapa seorang lagi? Ubay bin Ka'ab, Muaz dan juga Zaid bin Thabit. Ini 3 orang Ansar. Muaz, Ubay dan juga Zaid. 3 orang Muhajirin, Umar, Uthman dan Ali. Dari zaman Abu Bakar hantar dia. Umar tahan. Umar pergi kat Abu Bakar, Umar kata jangan hantar dia. Sebab tak ada orang nak bagi fatwa. Kata satu lagi pengajaran. Lihat zaman sahabat, bukan semua orang boleh bercakap bab agama. Hanya orang yang betul-betul dipercayai, mereka je boleh cakap bab agama. Hanya, ini bukan bab cerita agama ni. Lain, bawa sikit pada cerita agama. Nak bagi nasihat. Nak cerita tentang nasihat pun bukan semua orang boleh buat. Abu Darda minta izin ke Umar. Umar benarkan, dia boleh. Orang lain tak boleh. Sebab menjaga agama ni satu tanggungjawab yang besar pada mereka. Jadi, Umar datang kepada Abu Bakar, beritahu tak payahlah hantar Muaz. Abu Bakar kata, "Rajulun arada wajhan yuridu syahadata fala ahbisuhu." Abu Bakar kata, ini satu wajah yang hendak menemui syahadah. Dia nak pergi perang dan dia nak pergi syahid, aku tak boleh nak tahan dia.
Itu kehendak dia nak mati syahid. Aku tak boleh lepaskan dia. Kata Umar, wallahi inna rajula la yurzaqu syahadata wa huwa ala firashihi wa fi baitihi. Umar kata kat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, demi Allah ada orang yang dapat syahadah sedangkan dia duduk di atas bantal dia, dia duduk di dalam rumah dia. Dunia ini tak bagi kesan pada dia, dia dapat syahadah. Patutnya Muaz jangan hantarlah. Kalau dia nak syahadah, dia akan dapat syahadah. Tetapi Madinah memerlukan dia. Abu Bakar ketika itu, Abu Bakar, nanti kalau kita boleh cerita sejarah, Umar banyak memberi kesan kepada Abu Bakar. Banyak kali Umar datang, ini tak kena ni, ini tak kena. Ada beberapa kes yang Abu Bakar ikut Umar, tapi beberapa kes Abu Bakar tegas. Umar suruh Abu Bakar check accountability Khalid. Apa harta duk habis banyak kan Khalid? Abu Bakar tak kisah, dia juga. Itu tak ada perubahan. Ini juga kes yang sama. Umar datang kepada Abu Bakar, janganlah bagi dia pergi Muaz. Abu Bakar tetap benarkan untuk Muaz pergi berdakwah pada ketika itu ataupun pergi berperang di Syam. Atau di Syam kali kedua. Selepas kali pertama dia pergi ke Yaman. Baik, selepas daripada itu, apabila Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal dunia zaman Umar, ni Abu Bakar dah meninggal zaman Umar. Apabila selepas Abu Ubaidah bin Jarrah, Muaz menggantikan sebagai pemerintah di Syam. Sebahagian ulama di kalangan tabi'in mereka cerita tentang kelebihan Muaz bin Jabal. Atau antaranya sebahagian mereka cerita tentang kelebihan Muaz bila mereka masuk di masjid di Hims di Suria. Masuk masjid di Hims, sebahagian daripada tabi'in mereka kata, kami lihat muka seorang-seorang kami kenal, 30 orang tabi'in. Mereka duduk, mereka bertanya kepada seorang yang muda daripada mereka. Dia pun tanya, siapa orang ni yang hebat sangat? 30 di kalangan sahabat tanya kepada orang tu. Bila tanya siapa orang ni yang bercakap kepada orang sahabat, bila mereka keluar daripada Madinah, atas kebenaran Umar mereka keluar. Sebab kalau tak dibenarkan mereka tak keluar. Jadi sahabat yang duduk di Syam dengar kuliah seorang sahabat. Orang tanya siapa dia? Lalu orang ceritakan ini adalah Muaz bin Jabal, mufti di kalangan para sahabat. Dia memberi fatwa kepada para sahabat yang lain. Apabila Muaz bin Jabal, ini kisah di hujung hayat dia, ketika Abu Ubaidah bin Jarrah kena ta'un dan meninggal. Sebelum tu ramai sahabat meninggal. Di Syam kena ta'un yang cukup besar, sampai Umar pun tak masuk Palestin pada ketika itu. Penyakit tersebar. Orang datang kepada Abu Ubaidah, orang datang kepada Muaz. Orang tanya, ud'u Allah an yarfa'a 'anna hadha az-zajar. Wahai Muaz, doalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah menghilangkan ujian ni daripada kita. Kata Muaz, innahu laysa bizajarin, walakinnahu da'watu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam wa mautas salihin qablakum wa syahadatu man yakhtassu biha Allah man yasha'u minkum. Muaz kata, ini bukan kesusahan, ini bukan kesakitan, tetapi inilah doa Nabi kamu, dan ini jugalah kematian orang-orang saleh yang sebelum daripada kamu, dan juga ini jugalah syahadah bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Muaz, ayuhan nas, arba'un khilal man istata'a an la yudrikhu syai' minhunna fala yudrikhu. Muaz kata, ada 4 perkara. Sesiapa di antara kamu yang mampu untuk tak jumpa dengan 4 ni, janganlah kamu jumpa. Dalam hadis Nabi kata, mutu in istata'tum. Kalau kamu boleh mati, matilah kamu. Kata Muaz, orang tanya, mahiyah. Orang tanya Muaz, apa benda ni? Kata Muaz, ya'ti zaman yadharu fihi al-batil wa yusbihu ar-rajul ala din wa yumsi ala akhar. Akan datang satu zaman, pada ketika itu kebatilan menjadi zahir. Kebatilan menjadi benda yang cukup besar. Orang faham dan orang terima. Akan datang di zaman seorang lelaki yang paginya agama lain, petangnya dia tukar agama yang lagi satu. Wa yaqulu ar-rajul wallahi ma adri ala ma ana. Sehingga seseorang daripada kamu ketika itu, dia akan kata, aku tak tahu apa yang aku ikut. Dengar cakap dia waktu pagi, kita kata, oh ni Islam ni. Dengar cakap dia waktu petang pula, kita kata, ni bukan Islam. Orang Islam tak cakap macam ni.
Dengar waktu pagi, kita kata, inilah yang sunnah Nabi SAW. Dia juga, waktu petang bila dia cakap, kita kata, orang yang ikut sunnah tak mungkin cakap macam ni. Zaman tu akan datang. Sehingga seorang lelaki pada zaman itu, dia tak tahu aku ni ikut mana sebenarnya. Dia sendiri pun tak tahu. Kita kata dia, hang liberal ke? Dia kata, aku bukan liberal. Sekular? Tak juga. Anti hadis? Tak juga. Hang ikut sunnah betul-betul ke? Tak juga. Dia pun tak tahu apa yang dia ikut. Zaman itu akan datang. La ya'ishu ala basiratin wa la yamutu ala basirah. Pada zaman itu, orang tidak hidup dengan pengetahuan dia. Dan juga dia tidak juga mati dengan pengetahuan dia. Wa yu'tir rajul al-mala min malillah ala wa yu'tar rajul al-mal min malillah ala an yatakallama bi kalami zur alladhi yuskhit Allah. Subhanallah. Dan ini Muaz ni ilham lah yang Allah bagi kepada dia. Yang dia sebut ni, saya tak tahu sama ada itu hadis Nabi ataupun firasat dia sendiri. Tapi yang dia sebut ni jadi betul. Ini yang saya sebut itu benda ni. Kata Muaz, salah satu lagi apa akan berlaku? Seorang lelaki akan diberikan kepadanya harta daripada harta Allah. Dia akan dibayar gaji daripada harta Allah. Maksudnya harta Baitul Mal, harta zakat. Harta ni patut bagi kepada jalan yang Allah redai. Akan ada seorang yang diberi harta Allah. Ala an yatakallama bi kalami zur alladhi yuskhit Allah. Kenapa dia diberi duit ni? Kenapa dia dibayar duit zakat? Kenapa dia dibayar duit rampasan perang, duit Baitul Mal? Supaya dia bercakap benda-benda yang tidak diredai oleh Allah. Supaya dia bercakap benda-benda yang menimbulkan kemarahan Allah. Muaz cakap zaman tu, zaman aman. Zaman Omar berkuasa. Tapi zaman ni, berapa ramai orang dapat gaji duit agama menyimpan hadis palsu? Berapa ramai orang dapat gaji daripada duit-duit agama menyampaikan ajaran khurafat? Berapa ramai orang yang dia dapat duit hasil daripada orang nak sumbang kepada agama? Saya dan orang-orang lain yang berceramah, kadang-kadang orang sumbang duit atas alasan apa? Bila kita tanya, aku bagi dekat ustaz sebab ustaz ni mengajar agama, aku pun kurang-kurangnya adalah sedikit kebaikan di jalan agama. Duit Allah. Orang nak sumbang duit tu di jalan Allah. Tapi akan datang satu zaman di mana wang Allah ini akan diberi kepada orang supaya orang itu bercakap benda yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ati ala Mu'ad nasibahum al-awfa min hadhihi rahmah. Mu'az kata, ya Allah, bagilah kepada keluarga Mu'az bahagian mereka daripada ujian ini. Dan Mu'az juga meninggal kena ta'un selepas Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia juga meninggal. Apabila anak dia meninggal, ditanya anak dia, apa yang kamu dapati? Dia ceritakan kepada dia kebaikan. Isteri dia meninggal dan akhirnya Mu'az juga meninggal sebab kena ta'un. Seorang murid Mu'az, Yazid bin Umairah. Yazid bin Umairah, dia mai kat Mu'az. Dia menangis ketika Mu'az nak meninggal. Mu'az kata, ma yubkika ya Yazid? Apa yang buat engkau menangis ni? Aku nak mati sebagaimana orang lain nak mati. Yazid ni, Yazid bin Umairah, dia ada sedikit hasil daripada Mu'az. Jadi dia dapat ilmu Mu'az, dia mengajar. Jadi kerana Mu'az, dia pun ada tempias kepada dia lah, dia untung tak sikit. Kata Yazid, amma wallahi ma abki li dunya kuntu usibuha minka. Wahai Mu'az, aku tidaklah menangis disebabkan dunia yang dulu aku dapat melalui jalan kau. Aku akan hilang. Kau mati, aku akan hilang. Tapi aku menangis bukan sebab itu. Walakinni abki lima fatani minal ilm. Yazid bin Umairah kata, tetapi aku menangis sebab ilmu akan hilang.